Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada malam ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-Nya yang berpeluang dapat beriktikaf di rumah Allah, di samping kita bertadarus ayat Al-Quran. Bagi saya, amalan kita pada malam ini tidak ada amalan yang lebih baik daripada ini semasa kita hidup di dunia. Amalan bersama dengan Al-Quran, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, ini suatu amalan yang cukup baik yang boleh memberi cahaya kepada hidup kita untuk bertemu dengan Al-Haq, cahaya untuk bertemu dengan kebenaran, dengan Al-Islam, dengan Al-Iman, At-Tauhid dan sebagainya. Oleh itu pada malam ini Syekh kita masih tidak bersama dengan kita kerana dia di luar negara, urusan penuh. Maka apa yang kata kami bertiga lah pada malam ini, insya-Allah. Caranya kita nak jemput Profesor Media Al-Ustaz Abdul Latif Kari membaca ataupun memperdengarkan bacaan, kemudian kita ikut. Lepas tu saya akan mengupas tafsir ayat. Malam ini kita mula dengan surah Al-Fussilat, InsyaAllah ayat 1 hingga ayat 5 surah Fussilat. Setelah lagi saya memberi kupasan tentang tafsir ayat, disusuli dengan Ustaz Abdul Latif untuk memberi kupasan apa yang kita dapat ambil hidayah mayustafad daripada ayat dalam bahasa Thai. Kemudian disusuli pula dengan Al-Ustaz Mustafa Abdul Qadir Asyarqawi akan mengutip tentang hidayat ataupun al-fawaid al-mustanbitah minal ayat dalam bahasa Arab, insya-Allah. Oleh itu, buat tak melewatkan masa, kita mempersilakan Ustaz Abdul Latif untuk membaca dan kita semua ikut. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.
قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada Ustaz Abdul Latif. Kemudian sebelum kita nak secara lanjut sedikit tentang penafsirannya, mari kita dengar terjemahannya dulu. Ayat pertama Hamim. Ayat yang kedua diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ayat yang ketiga, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. 4. Ayat yang keempat, yang membawa berita gembira dan yang membawa peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling, tidak mau mendengarkan. Terjemahan ayat yang kelima, mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutup apa yang kamu seru kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami bekerja pula. Itu dia maksud ataupun terjemahan dalam bahasa Melayu 5 ayat yang pertama bagi surah Fussilat. Taib. Hamim huruf muqatta'ah. Kita sedia maklum sejak daripada surah yang kedua Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Maknanya, maksudnya wallahu a'lam. Banyaklah perbincangan tentang ini. Taib. Ayat yang kedua, tanzilum minar rahmanir rahim. Diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bagi Al-Jazairi dalam bukunya Aisar Tafasir, Al-Quran diturunkan ke atas hambanya dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan Al-Quran ini sebagaimana dituduh oleh orang yang mengingkari. Kebanyakan orang yang mengingkari Al-Quranul Karim, di antara tuduhannya mereka mengatakan Al-Quran rekaan Muhammad. Al-Quran Muhammad pakak ngapa dia duk buat. Al-Quran asatirul awwalin, macam-macam tuduhan kepada Al-Quran. Siapa yang menuduh? Orang yang ingkar Al-Quran, orang yang tidak mau beriman dengan Al-Quran, orang yang tidak mengguna akal untuk mempelajari dan memahami hakikat Al-Quran. Mereka menuduh macam-macam. Maka untuk nak meneratkan tuduhan daripada orang-orang yang ingkar itu, ayat ini jelas Allah menyatakan bahawa Al-Quran turun daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Jelas Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Taib. Al-Murawi
menafsirkan ayat ini, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut sifatnya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tidak menyebut dengan sifat-sifat lain. Al-Quran apa yang diturunkan turun daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sedangkan sifat Tuhan banyak lagi yang lain. Al-Ghafur, Al-Basir, Al-Qadir, banyak. Tapi kenapa dipilih sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mengikut Al-Murawi, dia kata Al-Quran diturunkan daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini dia mengibaratkan sebagai makhluk di dunia ini. Makhluk di dunia ini diibaratkan seperti dengan orang sakit. Orang sakit semua perlu kepada ubat. Perlu kepada ubat. Jadi orang sakit perlu kepada ubat. Perlu. Mereka kata tidak ada manusia yang hidup di dunia ni yang tidak perlu kepada sesuatu. Orang sakit perlu kepada ubat. Orang sehat perlu kepada makanan. Orang tu perlu kepada benda tu. Orang mengatuk perlu kepada benda tu, tidur. Orang sehat, dia semua ada keperluan. Maka dalam keadaan manusia, makhluk perlu kepada memerlukan sesuatu. Kalau boleh benda yang nak tu, Allah, dia sakit perlu kepada ubat. Ubat mari, Allah segar suka dia kerana mari ubat. Dia perlu kepada mengatuk pula tidur. Boleh tempat tidur, boleh batal, Allah seronoknya dia. Maka Al-Quranul Karim, sebuah kitab yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, melengkapi semua bidang yang orang kata yang diperlui oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tu. Kalau manusia sakit perlu kepada ubat, manusia lapar perlu kepada makanan, maka Al-Quranul Karim memenuhi segala keperluan manusia. Ikut manusia nak gapo boleh berlaku, kerana semua lengkap di dalam Al-Quranul Karim. Maka dalam keadaan manusia dok perlu kepada bimbingan, perlu kepada hudan, perlu kepada cara hidup, perlu kepada manhaj, perlu kepada mengenali Allah Subhanahu wa taala, perlu kepada berada di atas jalan dalam Islam yang sebenar. Dalam keadaan itu Al-Quran turun mari, itulah dikatakan rahmat. Turunnya Al-Quran boleh memenuhi segala keperluan manusia, itu merupakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebab tu dia mari sifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim menurunkan Al-Quran yang penuh dengan isi-isi yang diperlukan oleh manusia, nak memenuhi segala keperluan manusia. Ini rahmat. Kawai dia lapar, kawai dia sakit, nak pada ubat, turunnya ubat Allah, rahmat ni. Marinya ubat. Perlu kepada makanan, marinya makanan. Perlu kepada minuman, marinya minuman. Allah, ini merupakan satu rahmat. Jadi ayat kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab rahmat dia tadi bersifat dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menurunkan Al-Quran sebagai rahmat untuk semua manusia, boleh memenuhi segala keperluannya. Itulah Al-Murawi, dia kata sebab digunakan sifat Allah di sini Ar-Rahman. Manakala dalam tafsir fi zilal Quran Al-Karim, fi zilal Quran, dia kata supaya saat ini lebih kurangnya Al-Quran merupakan rahmat bagi orang yang beriman, rahmat bagi orang yang mengikut Al-Quranul Karim.
Dan bukan sekadar Al-Quran ini merupakan rahmat kepada orang yang beriman saja. Al-Quran bukan rahmat kepada orang yang mengikut Al-Quran saja, bahkan berrahmat kepada semua manusia selain pada orang yang beriman dan selain pada orang yang ikut Al-Quran Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran menjadi rahmat kepada semua manusia. Orang yang beriman, itu jelas dah. Orang yang mengikut Al-Quran, itu jelas dah. Adapun selain daripada orang yang beriman, selain daripada orang yang mengikut Al-Quran, juga mendapat rahmat daripada Al-Quran. Rahmatan lil alamin. La rahmatan minan nas wahdahum. Bukan rahmat hanya bagi manusia sahaja, bukan rahmat kepada semua makhluk yang hidup di atas permukaan bumi ini. Lembu boleh rahmat, kuba boleh rahmat, segala binatang mendapat rahmat. Kalau manusia mendapat rahmat daripada Al-Quran Karim, sudah tentu binatang-binatang juga mendapat rahmat. Segala benda hidup mengikut Said Kutub dalam Fizilanya, semua makhluk yang bernyawa mendapat rahmat daripada Al-Quran Karim. Duk bahas masalah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa boleh disebut dalam sifat-sifat Allah yang banyak tu, apa pergi pilih Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Itu dia, habis di situ. Kemudian kita pergi pada ayat yang ketiga. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Mengikut Ibnu Katsir, kitabun fussilat ayatuhu, iaitu kitab Al-Quranul Karim, diterangkan, dinyatakan makna-maknanya. Begitu juga menghukumkan dengan hukum-hukumnya secara jelas dan nyata. Ini mengikut Ibnu Katsir menafsirkan kitabun fussilat ayatuhu. Jadi Al-Quranul Karim menerangkan, menyatakan satu persatu tentang makna, maksudnya, tentang hukum dan sebagainya, jelas. Qur'anan Arabiyya, dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, maka apabila ditafsirkan, apabila diterangkan dalam bahasa Arab, maka orang kata Al-Quran itu memberi arti yang jelas sungguh. Ikhwah yang dikasihi sekalian, bahasa Arab ni bahasa yang paling kaya sekali di dunia. Tak ada lah nak lebih kaya daripada bahasa Arab. Adapun bahasa kita, kalau bahasa Melayu banyak dia kena syarah. Macam ar-rusydu, bahasa Melayu kata petunjuk. Al-hidayah, al-huda, petunjuk. Petunjuk kedua. Tapi Arab ar-rusydu, al-huda berbeza. Beza tak serupa makna dia. Tu. Kalau bahasa Arab ilahun, bahasa Melayu Tuhan. Bahasa Arab Rabbu, bahasa Melayu Tuhan. Bahasa Melayu sesak, miskin. Tapi bahasa Arab ada Rabbu, ada Ilahu. Naik kata penerangan ayat Allah dengan dalam bahasa Arab ini, Allah cukup memberi arti yang mendalam, boleh faham sungguh-sungguh. Tak ada dah nak lebih pada bahasa Arab. Kalau bahasa lain dia kelewat lagi. Gapo maksud ni? Gapo maksud bahasa Arab? Orang kata jelas. Oleh itu ikhwan yang dikasihi sekalian, bahasa Arab selain daripada ia merupakan bahasa yang terkaya dengan kalimah-kalimah, dengan istilah-istilah, dengan perkataan-perkataan, bahkan bahasa Arab juga merupakan bahasa termulia. Tak ada dah nak banding dengan bahasa Arab di nisbah mulianya. Bahasa yang paling mulia, bahasa Al-Quranul Karim, bahasa ahli kubur, bahasa ahli hari kiamat, bahasa dalam syurga, bahasa neraka. Di dalam syurga nanti ahli syurga bercakap dalam bahasa Arab. Kita di hari ni tak pandai mana kecek Arab, tapi buat kita jadi ahli syurga kecek Arab lebih buat kita ni. Tak kecek dah Melayu, tak kecek dah Siap. Nah, Arabi aina anta ana kaifa haluka ma ta'alka hakaza lugatul jannah, lugatul Arab. Tu. Jadi
Dengan sebab bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa ahli, bahasa kubur, bahasa syurga, bahasa neraka, bahasa hari kiamat, bahasa Al-Quran. Sebab itu saya bertegas, bahasa Arab ialah bahasa Islam. Bahasa Islam terkaya sungguh, sebab adalah Quranan Arabiyya. Tayyib ikhwan yang dikasihi sekalian, mengikut Al-Jazairi dalam kitabnya Aisaru At-Tafasir, kitabun fusilat ayatuhu, ialah kitab yang menerangkan satu persatu dengan jelas dan terang dan nyata. Nah, itu nyata sungguh penafsiran maksud makna Al-Quran Karim dalam bahasa Arab ini. Mengikut Sayyid Qutb pula, dia menjelaskan tentang kitabun fusilat ayatuhu Quranan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Orang panggil kata penafsiran secara baik Al-Quran, menerangkan hukum-hukum, menerangkan maksud-maksud, menerangkan makna-makna dalam bahasa Arab ini adalah penafsiran yang paling baik ataupun secara baik. Kerana apa? Kerana penafsiran, penerangan ayat, penerangan makna Al-Quran itu secocok dengan matlamat dan tujuan yang sebenar. Tujuan itu hendak walah mana, matlamat tu hendak walah mana, apa itu penafsiran dalam bahasa Arab, apa itu tak cek sungguh jelas kerana menggunakan bahasa Arab. Dan penafsiran yang baik, secara baik dalam bahasa Arab ini juga secocok dengan tabiat dan akal manusia. Tabiat akal manusia. Begitu juga penafsiran makna Al-Quran dalam bahasa Arab ini secara baik kerana ia secocok dengan bi'ah suasana dan perubahan masa. Secocok dengan setanakan. Secocok dengan singwet no. Secocok dengan bi'ah suasana. Ini penting. Kalau kita tak kena penafsiran pendangan ia tak kena, tak cocok dengan bi'ah, tak cocok dengan suasana, tak cocok dengan perubahan zaman, perubahan masa. Sebab itu Al-Quran, sebab itulah orang panggil kata fusilat, kita fusilat ayatuhu, fusilat ayatuhu. Dan begitu juga Al-Quranul Karim menerangkan makna dan maksudnya secara baik kerana ia secocok dengan keadaan jiwa kita dan secocok dengan keberhajatan yang berbagai. Manusia ni tak tahu berapa juta perlulah. Demo ni 300 perlu je nak waktu, nak ni, nak tu, nak ni. Hak sore tu nak tu, nak ni, nak tu. Dia tak suka sobok. Tak sore-sore kita kata 100 keperluan, 100 kurang tongkan. Kalau 10 orang 1000. Kalau 100 orang 10,000, juta orang, masya-Allah. Nah itu banyak keperluan manusia yang berlainan, mutaaddidah wa mukhtalifah. Maka Quran mai sebuah ni menerangkan makna-makna Quran secocok dengan semua keperluan manusia. Tak ada sahabat kata tak cocok dengan kontongkan kaum manut. Manusia nak malah tu boleh malah tu, supaya kena pop 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 pop. Ini dia apa ni fusilat ayatuhu. Tayyib ikhwan yang dikasihi sekalian, fusilat ayatuhu menerangkan, menafsirkan ayat-ayatnya maknanya dengan jelas tadi dengan menggunakan bahasa Arab. Dengan menggunakan bahasa Arab. Tayyib. Kemudian selepas daripada itu, marilah ayat yang keempat. Basyiran wa nadhiran fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Al-Quran yang jelas tafsir dia, menerangkan tadi dalam bahasa Arab tadi. Apa kerja dia? Apa dur peranan Al-Quran? Yang membawa berita gembira, basyira, yang membawa berita gembira, wa nadhira, dan yang membawa peringatan. Tetapi fa'aradu aktsaruhum, tetapi kebanyakan mereka berpaling. Fa'um la yasma'un, mereka tidak mendengar. Al-Jazairi mengatakan basyira wa nadhira di sini, yaitu
memberi berita gembira bagi ahli iman dan bagi orang yang beramal soleh dengan kejayaan dan kemenangan, dengan memperolehi syurga dan bebas ataupun lepas diri daripada neraka. Itu dia apa ni, basyira. Adapun nazira, iaitu beri peringatan kepada orang musyrikin, orang yang berdosa, orang yang mengingkari, orang yang kufur, beri peringatan tentang azab neraka yang akan dibalas oleh Allah kepada mereka. Dan berkata Al-Jazairi lagi, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Apabila diterangkan Al-Quran kepada mereka, diterangkan, diajakkan mereka kepada at-tauhid, diajakkan mereka kepada al-khair, maka mereka berpaling. Berpalinglah orang-orang musyrikin, berpalinglah orang-orang Quraisy, berpalinglah orang-orang yang tak mau kepada kebenaran, berpaling belakang daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuriduna, paling tu saya dengar, paling tu saya, kalau baca Al-Quran kepada dia, paling tu saya dengar. Allahu Akbar, manusia tu juga balan. Sedangkan Al-Quran jelas baik, huraian itu jelas, penafsiran dia, penerangannya nyata jelas. Tetapi ada dari kalangan manusia, apabila dibaca Al-Quran, dia dengar Al-Quran, dia berpaling. La yasma'un. La yasma'un di sini iaitu mengikut al-murari, mereka takabur, mereka bermegah, mereka besar diri, tidak mendengar di sini, tidak menerima Al-Quranul Karim, tidak mentaati Al-Quranul Karim, tidak mentaati apa yang diperintah dalam Al-Quranul Karim dan apa yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Mereka membelakangi kebenaran. Jadi ayat kata manusia yang berpaling daripada Al-Quran tak ada buku lain, buku takabur, besar diri. Besar diri tu saya tunduk kepada keterangan Allah yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Tak se. Allahu Akbar, tak se. Apa? Sedangkan tu ayat dia Quran baik sekian, tapi berpaling. Berpaling. Jadi ayat kata Allah menceritakan dalam Al-Quran ni, banyak saya dah baca dalam tafsir Al-Quranul Karim tentang Allah Subhanahu wa taala nawi semangat pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebar ayat Al-Quran kepada manusia pun menentang, ditentang oleh kaumnya. Tetap bukan tetap hamada, tak ada seorang hebuk lagi kita menyampaikan Al-Quran orang menentang supaya orang menentang Nabi Muhammad, tak ada lagi. Tak ada tunjuk muka menggila, muak pecah belah, muka kesehir, tak ada lagi. Ada kita ni deh, ni siapa tak ramai-ramai ni kita baca ayat orang tu menggila, siapa tak dah, siapa ada lagi? Tak ada lagi. Karena kita tak sungguh mana kita nak menyampaikan kepada. Tapi Rasulullah SAW apabila yang membaca Al-Quran ditentang oleh manusia, sehingga dalam surah Al-A'raf tuhabwi semangat pada Rasulullah, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Jelas. Maka dengan sebab Rasulullah menyampaikan ayat Allah, orang menentang Rasulullah pun kadang-kadang berasa nyemari manusia. Maka Tuhan nak semangat, Tuhan royak cerita Nabi dulu. Cerita Nabi dulu, hey Muhammad, bukan mu seorang, Nabi dulu juga supaya tu rasul-rasul dulu yang Allah utus kepada kaumnya, dan bersama rasul itu kitab daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila rasul menyampaikan kitab itu kepada manusia, kepada kaumnya masing-masing menentang juga. Lama dah orang dak menentang. Lepas tu masa Nabi Muhammad orang musyrikin menentang. Maka kalau kita nak baca Al-Quran, takut orang menentang, takut orang marah, takut orang benci, takut orang maki, apakah kita tak berani nak sanggup menempuhi ujian ini seperti dengan telah ditempuhi oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad telah menempuhi berbagai-bagai rintangan dan ancaman dan tentangan, tuduhan. Kita tak berani nak menempuhi benar-benar ni seperti mana ditempuhi oleh Rasulullah SAW. Allah, gapo lagu kita.
Kadang-kadang dengan keluarga tak ada. Buat baca keluarga murid pak, murid mak, murid kadang-kadang terbaik tak bagi saka lah, bergaduh terus. Ada orang dia baca Quran, dia buat alaqah Quran, dia bersungguh dengan Quran belajar. Bini betul sikit senyap nanti. Bukan nak baca ke orang lagi, dia baca nak pertenang diri dia dengan memahami ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Buat bini kering sikit bergaduh terus halun dah. Allahu Akbar. Dengan sebab itulah kita dengar cerita-cerita macam ni tak ada pelat sekibuk ikhwah sekalian. Jangan kita berasa lemah dan tidak menyampaikan ajaran Allah kepada manusia. Nah, taib. Mengikut Said Qutb dalam kitabnya Fi Zilal, dia kata Al-Quranul Karim di antara peranannya ialah basyira wa nazira. Di antara peranan dia. Tetapi apabila Quran mari sedang bukbak dia peranan dia basyira wa nazira, maka disebut fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Gapo dia kata Said Qutb fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, iaitu mereka itu berpaling dan tidak mendengar Al-Quranul Karim. Dan bukan hanya mereka berpaling tidak mendengar, mereka menyekat orang ramai daripada mendengar Al-Quranul Karim. Tak usah kita dengar lah puak tu tengok zahir ayat, puak tu puak sesat main Quran bukan mudah-mudah tu. Quran kamak mudah sangat kan, bukan kamak puak itu kan bagi Quran ni. Bila hari orang pula banyak di hari ni. Banyak dari ini orang yang tidak mau mempelajari isi kandungan Al-Quran, tidak mencukupi. Kutek gila hari orang lain pula. Jangan dengar. Sesaklah mu dengar Quran. Sesaklah mu tu Quran. Puak tu buat sesak dia ikut Quran tu. Allahu Akbar. Lawan dengan Tuhan. Lawan dengan Nabi. Siapa yang mengatakan turut Quran sesak, orang ni sedang melawan Allah. Sedang melawan Nabi. Nabi kata tak sesak, kata Quran dah hadis. Kita kata sesak, lawan Nabi tu. Allahu Akbar. Sebab itu kata Said Qutb fahum la yasma'un fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, mereka berpaling tidak mendengar dan tidak cukup. Bukan dia gila lagi orang jangan dengar deh. Kadang-kadang mereka mendengar tetapi seolah-olah mereka tidak mendengar. Dengar ke dia baca? Dengar. Jebah. Dengar bahang supaya tak dengar. Kenapa apa? Apa dengar supaya tak dengar? Dengar tidak tangcai, dengar tidak letak di hati untuk nak terima. Dengar bahang. Dengar bahang jangan buat kira sangat. Betul kita duduk berjalan. Saya pernah banyak dengar bahang. Kita duduk bergaduh, dia pakai kasut ke bawah dia motor ustaz ke pakai asyik dia lupa bergerak. Tak ada. Kan kita duduk bergaduh kat lain. Supaya dia ni. Dia baca Quran dia tak dengar apa dia tak ada pada dia pada kat lain. Jadi naik kata dengar supaya dengar tak dengar. Fa ka'annahum seolah-olah mereka itu bisu dari mendengar. Tak dengar, tak dengar. Tayyib mengikut apa ni Ibnu Katsir fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, mereka itu berpaling, iaitu kebanyakan orang Quraisy, kebanyakan orang musyrikin berpaling apabila dibaca Al-Quran kepada mereka itu, mereka tidak memahami sesuatu pun daripada Al-Quranul Karim. Allah katuk sungguh mata hati dia. Terus ada baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tak faham. Padahal bahasa dia dah, bahasa Arab dah, dia tak reti, tak faham buat apa dia, kan dia tak ada nak fikir pun. Hati dosa ni payah nak terima, payah nak faham. Al-Murari dia kata la yasma'un ayyul la yakbalun wa la yuti'un, tak terima dan tak taat. Dengar tapi tak saya terima Al-Quranul Karim, dengar tapi tak saya taat Al-Quranul Karim. Taib ayat yang terakhir, wa qalu قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Allah, saya rasa tak ada orang yang lebih jahat daripada ni. Orang lebih karuk, orang lebih metor daripada ni. Bertengok dia kata balah mana.
apabila dia baca Quran, dia dengar gitu, dia menyeru kepada Al-Quran, ambil isi Quran, mari dia ajak mereka kepada tauhid, ambil isi Quran mengajak kepada al-aqidah as-sahihah, ambil isi Quran dia baca kepada dia, dok dakwah dia supaya menjadi orang yang baik, orang yang sempurna, buat amalan soleh, tinggal benda-benda yang karut, tinggal benda syirik, tinggal benda bid'ah. Dia kata belah mana tengok. Mereka berkata, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi apa yang kamu seru kepada kami kepadanya, dan telinga kami ada sumbatan, dan antara kami ada dan kamu dan ada dinding. Maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kami pula bekerja. Gapo Tabari katanya? Tabari kata orang-orang musyrikin apabila dibaca Al-Quran kepada mereka ataupun hukum-hukum Al-Quran kepada mereka, maka mereka berpaling daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengar ketika Nabi Muhammad menyeru mereka kepada Al-Quran, kepada ikrar bitauhid, ketika Nabi Muhammad menyeru mereka kepada tauhid, ketika Nabi Muhammad menyeru mereka membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, sama ada suruhan Allah dalam Al-Quran Karim, larangan Allah dalam Al-Quran Karim, dan semua menyeru kepada semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apabila balas tu, dia mesti jawablah mana? Dia kata wa qalu qulubuna fi akinnah. Mengejek. Hei, dia kata apa ni, hati kami tertutup, hati kami Allah tak tutup, tak erti sungguh. Mengejek, menghina Rasulullah. Rasulullah baca, tak ada Allah lah, hati kami tutup sungguh, tak erti sungguh. Muda kata apa? Mengejek. Muda kata gapo-gapo kami tak erti, hati kami tertutup ya Muhammad. Tu. Lepas tu hati tertutup, kemudian telinga kami juga tidak mendengar, bisu telinga kami, orang sumak gapo tahu telinga, tak nak ibu. Mereka kata apa tu? Cuba kita royak orang. Mengata apa aku tak dengar gitu dah. Orang jangan perang. Mun kata apa ni aku tak dengar gapo tak dengar, tak reti dia dah mengejek. Wa fi adhanina waqrun, dan wa min bainika wa min bainina wa bainika hijab. Dia kata, hei Muhammad, di antara kami dan kamu ni ada hijab, ada dinding. Ada dinding. Kamu agama kamu, kami agama kami. Sebab itulah kamu beribadat kepada Allah, kami beribadat kepada ausan berhala. Sebab itulah di antara kami dan kamu payah nak masuk dua sekali. Sebab itulah mung aku, dinding di antara kamu dan aku. Maka Al-Murawi dia kata, mengikut ayat ini, orang musyrikin yang terus-terang tak terima apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia kata waqalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, iaitu hati kami tertutup, apa yang kamu sampaikan itu kami tak dengar. Tu hati kami tertutup. Dan yang kedua itu wa fi adhanina waqrun, dan telinga kami sumak dengan benda berat, tak dengar, bisu kami tak reti apa mereka kata. Dan yang ketiga wa min bainina wa bainika hijabun, di antara kami dan kamu apa dinding yang menyekat di antara kami. Sebab itu tak ada faedah gapo lah mudah oyak gapo semua tu dah, ada dinding di antara kami dan kamu. Dan akhir sekalinya mereka berkata mung turutlah hokmu, aku turutlah aku, beramallah mu nak buat gapo, dan kami juga beramal akan amalan-amalan kami. Tu dia perangai orang musyrikin yang patut kita mengambil iktibar daripada kekerasan, keingkaran, takabur dia terhadap ayat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Patut kita dengar bahasa Thai. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah. อีกครั้งหนึ่งเรามา
ทำความเข้าใจกับอายะห์บางครั้งเราฟังมาหลายครั้งฮามีมอุลามะนักวิชาการก็ให้ความหมายกับพวกเราเหมือนกันครับว่าเหตุใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงต้องฮามีมหลายครั้งในอัลกุรอานไม่ใช่ครั้งเดียวนะครับถูกกล่าวนักวิชาการบอกว่าอัลลอฮ์รู้ดีว่าหัวใจของมนุษย์เนี่ยต้องย้ำต้องตอกย้ำถ้าไม่ตอกย้ำไม่จำขนาดตอกย้ำทุกวันก็ยังไม่จำไม่มีใครไม่รู้ในโลกนี้ว่าเป็นคนดีแบบไหนแต่ก็ยังชั่วเต็มโลกก็เลยต้องพูดความดีทุกวันทุกเวลามีใครบ้างที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ดีคืออะไรรู้หมดทำไมต้องคุยทุกวันก็เพราะหัวใจของมนุษย์เป็นอย่างนี้ต้องฮามีมอยู่ตลอดก็ได้นั่นเป็นความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความจริงแล้วฮามีมเนี่ยแม้วิธีเขียนและวิธีอ่านสำหรับมนุษย์เราก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องอ่านอย่างนี้ตามตัวสะกดไม่น่าจะอ่านแบบนี้นั่นคือความมหัศจรรย์ของอัลกุรอานที่มนุษย์ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองผมบอกหลายครั้งแล้วนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสมือนว่าประสงค์จะให้มนุษย์รู้จักตัวเองว่าปัญญาที่ว่าฉลาดกันเนี่ยมันก็มีลิมิตบางอย่างที่ไม่สามารถรู้ได้ไม่รู้จริงๆว่าฮามีมแปลว่าอะไรและไม่รู้เหตุผลจริงๆทำไมต้องอ่านแบบนี้ที่อ่านเนี่ยเพราะฟังจากนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านที่ฟังมาจากญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาจากฟ้าไม่ใช่เป็นตัวผันของมนุษย์เพราะมนุษย์มีความสามารถแค่นั้นจริงๆฮัมดุลิลลาห์ตันซีลุมมินัรเราะห์มานฮามีมเสมือนเป็นตัวแทนของอัลกุรอานก็ได้ความมหัศจรรย์ของฮามีมคืออัลกุรอานเนี่ยมาจากไหนตันซีลุมมินัรเราะห์มานอัรเราะฮีมถูกประทานมาจากพระเจ้าผู้ทรงเมตตาเมื่อกี้ดร.นุรดีนก็บอกเราแล้วเสมือนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะบอกพวกเราว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักในการประทานอัลกุรอานเพื่อเมตตาต่อทุกชีวิตที่อยู่ในโลกตังซีลุมมินัรเราะห์มานเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเลยประทานอัลกุรอานมาให้มนุษยชาติทั้งมวลตังซีลุมมินัรเราะห์มานแล้วก็อัรเราะฮีมอัรเราะห์มานอัรเราะฮีมครอบคลุมทั้งมุมินุฮุมวะกาฟิรุฮุมดังนั้นอัลกุรอานไม่ใช่เฉพาะมุมินเท่านั้นผู้ที่ได้รับอานิสงส์จากอัลกุรอานจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ปฏิเสธก็ได้รับเช่นเดียวกันนั่นคืออัลกุรอานตังซีลุมมินัรเราะห์มานอัรเราะฮีมฮัมดุลิลลาห์ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรารู้เป้าหมายของชีวิตเพราะเราเข้าใจอัลกุรอานเรารู้ว่าเรากำลังเดินไปทางไหนกำลังทำอะไรและไปไหนเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประทานอัลกุรอานมาให้เรานั่นคือตังซีลุมมินัรเราะห์มานหากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ประทานมาเชื่อว่ามนุษย์คงยังต้องหาคำตอบให้ชีวิตตัวเองอีกมากดังนั้นฮัมดุลิลลาห์ถูกต้องเลยครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลกุรอานคือคำตอบกิตาบุนฟุศซิลัตอายะตุฮูนี่คือคำตอบครับเป็นคัมภีร์ที่ให้คำตอบอย่างกระจ่างชัดทุกเรื่องทุกคำถามที่มนุษย์อยากรู้เพียงแต่ว่ามนุษย์ส่วนน้อยที่รู้มนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิเสธกิตาบุนฟุศซิลัตคือคัมภีร์ที่ให้ความกระจ่างชัดกระจ่างถึงเป้าหมายของชีวิตกระจ่างถึงเป้าหมายขององค์กระจ่างถึงวิธีการต่างๆกระจ่างชัดหมดทุกเรื่องกิตาบุนฟุศซิลัตอายะตุกุรอานันอาหรับียะเป็นภาษาอาหรับ
ดร.นุดดินบอกว่าภาษาอาหรับเป็นภาษาที่พอกายเยอะร่ำรวยตึกร่ำรวยครอบคลุม นะครับเป็นภาษาที่ครอบคลุมมากที่สุดบังเอิญเหลือเกินว่าศัพท์ในภาษาอาหรับเนี่ยในแต่ละคำของภาษาอาหรับอย่างที่ดร.นุดดินพยายามอธิบายให้กับพวกเรา1คำในภาษา10คำในภาษาอาหรับบางครั้งนี่ใช้ภาษาไทยเพียงคำเดียวเพราะจะแปลไม่ถูกอัลลอฮ์มานก็เมตตาอัลรอฮีมอย่างมากปราณีกับเมตตาก็อันเดียวกันความจริงความหมายต่างกันเยอะแยะถุมเถไปในภาษาอาหรับมีหลายคำที่ภาษาไทยสามารถแปลได้คำเดียวแล้วก็ต้องอธิบายมากกว่านั้นดังนั้นภาษาอาหรับเป็นภาษาที่กระจ่างชัดภาษาหนึ่งของโลกมากไปกว่านั้นเป็นไปได้ว่าคนอาหรับเป็นคนที่ฟังคนอื่นไม่เป็นก็เลยต้องใช้ภาษาอาหรับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบรรจงส่งอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับไม่ทราบว่าหนังสือก่อนๆตอเราะห์ซะบูรอินจีลบิอายุลุกะตินยาซัสอิบรีไลซะลอาหรบีก่อนจากอัลกุรอานไม่ใช่ภาษาอาหรับแต่อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับโดยเฉพาะเพื่อในสังคมอาหรับกิตาบุนฟุซิลัตอายาตุกุรอานันอาราบียันลิกออมิยะละมูนแก่สำหรับหมู่ชนที่มีความรู้เพราะคนอัลจาฮิลูนจะไม่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานอัลจาฮิลูนไม่เข้าใจอัลกุรอานยะละมูนเท่านั้นที่จะเข้าใจอัลกุรอานแต่อย่างที่บอกข้างต้นเกามินยะละมูนไม่ได้มากแต่ว่าอักซารุฮุมลายัสมาอูนเยอะกว่าอายะต่อมาเกามินลิเกามิยะละมูนจำนวนไม่มากแม้อัลกุรอานจะให้ความกระจ่างทุกเรื่องแต่ก็ส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานลิเกามิยะละมูนบะชีรวะนะซีรอบอกลักษณะอีกนิดหนึ่งที่บอกว่าให้ความกระจ่างชัดให้ความกระจ่างทั้งข่าวดีและก็ข่าวร้ายคนที่มองโลกในแง่ดีก็สามารถเข้าใจอัลกุรอานได้คนที่อยากมองโลกในแง่ร้ายก็ลองเข้าใจอัลกุรอานได้เช่นเดียวกันนะซีรวะบะชีรอให้ความกระจ่างทั้งเหตุผลซึ่งจะได้มาซึ่งความดีและเหตุผลซึ่งจะบังเกิดซึ่งความชั่วร้ายคือข่าวร้ายก็กระจ่างชัดในอัลกุรอานบะชีรวะนะซีรอคนดีก็ชัดในผลลัพธ์หรือการงานที่ตัวเองได้ปฏิบัติคนชั่วร้ายก็ได้กระจ่างชัดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวเองบะชีรวะนะซีรอสำหรับคนดีก็ย่อมมีกำลังใจที่จะไปต่อเพราะบะชีรเยอะแยะในอัลกุรอานสำหรับคนชั่วเขาจะได้มีเหตุผลตั้งแต่ต้นว่าเขาได้รู้แล้วสิ่งที่เขาทำเป็นอย่างไรแต่ยังทำอยู่ก็แล้วแต่เขาบะชีรวะนะซีรอมีหมดทุกเรื่องแม้เป็นอย่างนั้นก็ตามฟะอะรอดอักซารุฮุมฟะฮุมลายัสมาอูนนี่คือสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮ์รู้ตั้งแต่ต้นแม้อัลกุรอานจะให้ความกระจ่างแค่ไหนแม้จะบอกชัดเรื่องใดก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ไม่ฟังยอมรับนะครับนักศึกษาเรา 4,000 คนก็มาไม่ถึง 1,000 มึงฮะก็ยอมรับว่าส่วนใหญ่ไม่ฟังเราไม่ต้องบอกทั่วโลกเอามหาลัยก็พอฟะอะรอดอักซารุฮุมนี่ปฏิเสธมันเกินไปไม่ถึงขั้นนั้นเราไม่ปฏิเสธแต่ส่วนใหญ่แล้วฟะฮุมลายัสมาอูนไม่ฟังไม่ฟังในตัฟซีรส่วนใหญ่บอกถ้าไม่ฟังก็มีเหตุผลเดียวคือมุสตักบิรูนเพราะคิดว่าตัวเองรู้แล้วบังคับเรื่องอะไรไม่ทราบวัลลอฮุอาลัมแต่ว่าเราเห็นชัดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเราตั้งแต่ต้น
อาจารย์ซาดิงดร.นุดินก็คงรู้ตั้งแต่ต้นว่าส่วนใหญ่ของนักศึกษาก็ลายัสมาอุนเช่นเดียวกันไม่ว่ากันเรารู้ตั้งแต่ต้นอัลลอฮ์บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ฟังเท่าไหร่อัลกุรอานอินชาอัลลอฮ์เราขอเป็นคนส่วนน้อยที่ยัสมาอุนลิกอมิยะละมูนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานถ้ากาเฟรสมัยก่อนไม่ใช่แค่ไม่ฟังมีสองความหมายไม่ฟังตรงๆลาตัสมาอูลิฮาซัลกุรอานวัลกอฟิละอัลลักุมตักลิบูนนี่ไม่ฟังชัดๆไม่ฟังแบบนามธรรมรูปธรรมไม่ฟังเลยอ่ะไม่อยากฟังฉันอยากจะฟังอย่างอื่นใครจะว่าฉันได้เชิญไม่มีปัญหาไม่ต้องไปเสียใจนะครับไม่ต้องไปเสียใจเขาไม่ฟังเนี่ยอัลลอฮ์บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าส่วนใหญ่คนไม่ฟังไม่ต้องเสียใจนั่นคือคนไม่ฟังจริงๆรูปธรรมนามธรรมคือฟังแต่เหมือนไม่ฟังแต่เหมือนไม่ฟังคือฟังแต่ไร้ประโยชน์อุตส่าห์มาฟังแต่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้อะไรอาจจะตั้งใจไม่ถูกตั้งแต่บ้านเป็นไปได้ไม่ทราบที่มาฟังตั้งใจแบบไหนไม่รู้แต่การฟังมีสองหนึ่งการไม่ฟังอัลกุรอานมีสองความหมายไม่ฟังตั้งแต่ต้นฟังแต่ไม่ได้รับประโยชน์เพราะไม่ได้คิดจะฟังแต่ต้องมาวัลลอฮุอาลัมนี้ก็ไม่ทราบก็ไม่รู้เหมือนกันก็เป็นไปได้มาชาอัลลอฮฺฮาวละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แต่คนสมัยก่อนกาเฟรสมัยนบีไม่ใช่สมัยเรานะครับแต่ไม่รู้เปลี่ยนตัวละครหรือเปล่าไม่ทราบพอตัวเองไม่ฟังในอิบนุกะซีรก็กล่าวถึงวิธีการนะฮะวิธีการว่าจะทำยังไงจะหยุดมุฮัมมัดให้ได้ก็เลยส่งนักพูดคนหนึ่งไปพูดอบูลวาลีดอุตบะฮ์นะไปพูดกับนบีว่าพอเถอะหยุดได้แล้วคือแสดงตนให้ชัดว่าฉันเป็นฝ่ายค้านไม่ต้องมาพูดเนี่ยฮะอายะห์ต่อไปวะกาลูกูลูบุนาฟีอากินนะฟังดูเหมือนพูดดีเนาะวะกาลูและพวกเขาเหล่านั้นคนที่ไม่ฟังอะฮะมาพูดกับนบีว่ายังไงฟีกูลูบินาอากินนะในใจของพวกเราเนี่ยมันมีอะไรก็ไม่รู้มาปกปิดไว้ว่าฟีอาซานินาวักในหูของพวกเราก็มันมีอะไรเม็ดอะไรก็ไม่รู้มันปิดเหมือนกันไม่ได้ยินมาบอกนบีเชิงล้อเลียนครับโอ้มุฮัมมัดขอโทษนะประมาณนั้นครับฟังเหมือนดูดีแต่มีเงื่อนงำพูดดีประสงค์ร้ายเนี่ยเป็นพฤติกรรมของกาเฟรในสมัยก่อนดังนั้นเนี่ยทายาทของกาเฟรสมัยก่อนอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ก็ได้สมัยนี้แบบพูดดีแต่ประสงค์ร้ายขอโทษด้วยมุฮัมมัดใจของเรามันบอดหูของเรามันหนวกอ่ะนี่ฟังจากเสื้อหรือประโยคการบอกประมาณนั้นแต่อีกอุลามะนักอธิบายบางท่านบอกว่าอัสซะดีบอกว่านี่คือการประกาศตัวชัดๆแต่ประกาศแบบนิ่มๆว่าเราคือศัตรูของท่านเราปฏิเสธในสิ่งที่ท่านบอกตั้งแต่ต้นงั้นไม่ต้องบอกเราเพราะหัวใจของเราไม่ได้เปิดให้ท่านหูของเราไม่ได้ฟังสิ่งที่ท่านบอกว่ามินบัยนินาวะบัยนิกะฮิญาบเราไปกันไม่ได้ดังนั้นฟะมัลอินนานาอามิลูนท่านทำเถอะของท่านเราจะทำของเราแสดงว่าคนกาเฟรก็พูดดีเป็นเหมือนกันนะครับแต่อย่างที่บอกครับฟังดูดีแต่มีเงื่อนงำพูดดีแต่ประสงค์ร้ายเนี่ยเป็นหนึ่งบุคลิกของกาเฟรสมัยก่อนที่เคยพูดต่อนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีนิ่งครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็อายะห์ต่อมาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สอนให้นบีตอบอินชาอัลลอฮ์ครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูว่านบีตอบแบบไหนในคำพูดแบบนี้ของชาวอาหรับกุเรชณวันนั้นนะครับพวกเราห้ามพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้เรากำลังใช้
นะครับบทเรียนในอดีตมาปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีอย่างยิ่งขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นแม้ส่วนน้อยที่รับประโยชน์และผู้รู้ที่อยากได้ประโยชน์จากอัลกุรอานขอให้เราพ้นจากคนส่วนใหญ่ที่ไม่ต้องการไม่ต้องการฟังอัลกุรอานเพราะนั่นคือคนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธและกริ้วขออัลลอฮ์จงตอบแทนครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم وهي تسمى حروف الإعجاز معجزة وهي حروف مقطعة لا نقرأها مثل كلمة واحدة بل هي حروف مقطعة وهي كثيرا أو أكثرها جاء في السور المكية أكثر من السور المدنية كأنها تقول لأهل العرب هذا القرآن من هذه الحروف وأنتم عاجزون لا تستطيعون أن تأتوا بمثله وقد تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن آية أو سورة أو 10 سور فما استطاعوا فكان التحدي مرة واثنين وثلاث مرات وفي كل مرة هم عاجزون لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن الذي هو من الحروف العربية ألف لام ميم كاف هاء ياء عين صاد من الحروف العربية التي هي لغتكم والتي أنتم تعرفونها جيدا وأهل الشعر وأهل البلاغة وأهل الخطابة وأهل البيان ولكن لا تستطيعون أن تأتوا بمثله ولو آية واحدة هذا القرآن الذي يتكون ويتألف من هذه الحروف مثل حاء وميم هو ليس من كلام البشر كما قال الكفار إنما يعلمه بشر لا الله سبحانه وتعالى يقول لهم هذا ليس من كلام بشر هو تنزيل من الرحمن الرحيم هو وحي من الله عز وجل من الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم بنفس الجذر اللغوي من الرحمة بالأصل نفسه رحمة ولكن الاختلاف بينهما الرحمن عموم الرحيم خصوص الرحمن رحمة عامة لكل مخلوقاته سبحانه وتعالى أما الرحيم فهي رحمة خاصة لعباده المؤمنين إذن المؤمنون لهم رحمتان فهم داخلون تحت الرحمة العامة في اسم الله الرحمن ولهم خصوص وزيادة وفضيلة أنهم في حالة خاصة تحت اسم الله الرحيم وتحت صفة الرحمة في اسم الله الرحيم هذا التنزيل من الرحمن الرحيم
هو جزء من رحمته سبحانه وتعالى إلى عباده وإلى الخلق أجمعين. لذلك كانت الصفة الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى لم ينزل القرآن للمسلمين فقط، ولا للعرب فقط، ولا للإنس فقط، بل أنزل القرآن للخلق جميعا، للثقلين، للإنس والجن، للمؤمن والكافر. فهذا القرآن من دلائل رحمة الله عز وجل. فمن رحمته سبحانه بنا أرسل إلينا القرآن ليهدينا إلى طريقه المستقيم وإلى صراطه القويم، فندخل الجنة برحمته سبحانه وتعالى. هذا القرآن كتاب، هذا التنزيل كتاب فصلت آياته. هذا التنزيل كتاب آياته مفصلة. تفصيل يعني بيان بلسان عربي مبين واضح جدا، بيانه واضح، أحكامه واضحة، آياته ومعجزاته ومقاصده واضحة. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. الذي سيستفيد من هذا القرآن، من هذا التنزيل، من هذا الكتاب العربي، هم الذين يعلمون. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لمن؟ قوم يعقلون يعلمون. العلم والعقل هو طريقنا إلى الهداية بوحي الله عز وجل. فبغير العلم وبغير العقل لن نستطيع أن نتعرف هداية الله عز وجل في كتابه وفي قرآنه وفي وحيه. لذلك هو نزل لقوم يعلمون، يعلمون اللغة العربية، يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق القادر وهو ربهم، ويريدون أن يعبدوه حق عبادته، وأن يعرفوا هدايته، وأن يعرفوا كيف الطريق إليه سبحانه وتعالى. قرآنا عربيا لقوم يعلمون. لماذا أقول أن هذا القرآن ليس للمسلمين وحدهم، بل لكل الإنس والجن جميعا؟ لأن الله عز وجل أرسله إلى الجميع، كما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الجميع: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بشيرا ونذيرا، هذه هي وظيفة القرآن في حياتنا. وظيفة القرآن في حياتنا تربية وتعليم، تبشير وتنذير، حث على طاعة الله عز وجل، وتخويف وترهيب من معصية الله عز وجل. بشيرا ونذيرا. في القرآن الكريم نجد فيه خبر الجنة وخبر النار، نجد فيه وصف الجنة ووصف النار، نجد فيه أخبار القدماء الذين أفلحوا ونجحوا وأطاعوا الله عز وجل، وقصص الصالحين والأنبياء، ونجد فيه أيضا قصص الفراعنة والكافرين والطغاة الذين كفروا بالله عز وجل. بشيرا ونذيرا. البشير الذي يخبرك بالخير، يخبرك بالخبر الجيد. النذير الذي يخبرك بالخبر غير الجيد، بالخوف، بالضرر. لكن الناس ليسوا سواء، وليس كل الناس على الصراط المستقيم يريدون الهداية.
فبعضهم يهتدي وبعضهم يضل فأعرض أكثر الخلق أكثر الناس يعرضون عن ذكر الله عز وجل ويبتعدون. أعرض، ابتعد، ترك ذكر الله عز وجل. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، كمثل الذي يضع إصبعه في أذنه لا يسمع، فهم لا يسمعون. السمع هنا ليس سمع الأذن فقط، بل سمع القلب، بل سمع العمل، بل سمع الطاعة والاتباع. لذلك إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى ليس في الأبصار فقط، بل أيضا العمى في القلوب التي لا ترى ولا تقبل هداية الله عز وجل. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وكما درسنا في سورة الزمر وغافر أن أكثر الكافرين يكفرون بسبب الكبر، فبكبرهم ليس فقط أنهم أعرضوا وابتعدوا عن دين الله وهدايته، بل قالوا قلوبنا في أكنة، في غطاء، كفر، في غطاء، مثل هذا غطاء يحمي يغلف. فهم قالوا قلوبنا في أكنة، في غطاء، كأنها في صندوق مغلق، أم على قلوب أقفالها، قفل، لوك، مغلقة، لا تسمع ولا تقبل الهداية ولا تقبل طاعة الله عز وجل ولا تقبل آيات الله عز وجل. وفي آذاننا وقر، أذن لا تعمل، صمم، أذن مريضة لا تعمل، لا تسمع أبدا. هنا وفي آذاننا وقر، ليس على آذاننا. هذا دليل أنه في الداخل، عميق جدا، في الداخل جدا، كأنهم لا يريدون أن يسمعوا أي كلمة. لذلك عندما وقف سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الكعبة يقرأ القرآن، ماذا فعل الكافرون؟ بعضهم يضع يده على أذنه، وبعضهم يتجمع حول سيدنا عبد الله بن مسعود ويصفق ويرفع الصوت حتى لا يسمع الناس، حتى لا يسمع الناس القرآن من ابن مسعود. فهكذا هم يقولون قلوبنا في أكنة وفي آذاننا وقر. يقولون قلوبنا مغلقة، في صندوق مغلقة، لا تقبل ولا تستمع ولا تعرف الخير، وآذاننا أيضا لا تسمع، لا نريد نسمع الخير ولا نريد نسمع القرآن. ومن بيننا وبينك حجاب، سد بيننا وبينك، حاجز، جدار، مانع. يا الله، هو لا يكفي فقط أن يقول أنا لا أريد أسمع، لا، هو يقول لا أريد أسمع، قلبي مغلق، أذني لا تسمع، خلاص غير موجودة، بيني وبينك حجاب يمنع، لا أراك، لا أسمعك، خلاص لا يقبل أي شيء. فاعمل إننا عاملون. أنت في دينك اعمل ما تشاء في دينك، ونحن في ديننا نعمل ما نشاء، كمثل قوله عز وجل في سورة الكافرون لكم دينكم ولي دين. هم هنا يقولون نحن لا نقبل منك هداية ولا نقبل منك القرآن ولا نريد أن نراك بالعين، لا عين، لا أذن، لا عقل، لا قلب،
كله مغلق. كل الأدوات والوسائل التي يستقبل بها العلم ويستقبل بها الهداية كلها مغلقة، لا تعمل، لا يريد أن يجعلها تعمل. لذلك هؤلاء سيكون لهم في الآيات القادمة بيان لعذابهم ولوقائعهم. سورة فصلت في مجملها تتحدث في قضية العقيدة، فهي تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى والوحدانية، وتتحدث عن اليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر، وتتحدث عن الوحي والرسالة، ثم تتحدث عن الدعوة ووجوب أو طريقة الدعوة إلى الله وأخلاق الداعية الذي يدعو إلى الله عز وجل. هذه سورة سريعة حول سورة فصلت. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khair kepada Ustaz Mustafa Abdul Qadir Asyarqawi. Dan akhir sekali saya nak cuba kupaskan di sini hidayah daripada ayat sikit ya. Banyak tapi saya nak kupas sikit. Yang pertama, digalakkan kepada kita semua umat Islam mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quranul Karim, kerana Al-Quran adalah bahasa Arab. Sungguh pun dalam syurga kita pandangan sendiri bahasa Arab, tapi mulai kita belajar dari dunia dulu. Kerana nak faham Al-Quran tak ada jalan, mereka dalam bahasa Arab, kerana bahasa Al-Quran bahasa Arab. Pakat belajar bahasa Arab. Dan yang kedua, kita tengok dalam Al-Quran Karim, uslub dia tu mencakupi dua uslub yang penting, iaitu at-targhib wa tarhib. Targhib tarhib ni Allah counseling dia ni belaka ni, counseling. Targhib ni, kalau targhib dengan counseling dengan bola sepak hak lemah, kena lagu pula menai perak naik. Kalau bola sepak seperti juga, kalau gila, kalau gapo semua, ya counseling ni penting benar-benar. Targhib, tapi targhib dalam beramal, targhib dalam apa ni, berkasih mesra dengan Al-Quran misalnya. Targhib ni jadi sebab dalam Al-Quran ya banyak usul targhib dan tarhib, at-tabsyir dan basyir, apa ni, al-inzar dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita dapati dalam ayat tadi, orang musyrikin sangat-sangat bermusuh dengan tauhid. Tak ada dah seteru yang paling kuat bagi orang musyrikin ialah tauhid. Orang musyrikin hak dia benci sekali di dunia ni apa? Tauhid. Begitu juga orang yang mentauhidkan Allah, benda yang benci sekali syirik. Tak lagi. Nah, oleh itu orang yang bersyirik dengan Allah, dia sangat-sangat bermusuhan, sangat-sangat membuat perseteruan dengan tauhid dan orang yang mengajak kepada tauhid. Bukan yang benci kepada tauhid saja, orang yang ajak kepada tauhid yang benci juga. Musuh benci semua sungguh. Allahu akbar. Bukan sekadar pada masa Nabi Muhammad, fi kulli zamanin wa makanin, tiap masa tiap tempat. Dah jemurah pun benci, daripada bola pun benci, di kedai makan pun benci, tengah jalan pun benci, tak kereta api pun benci, tak kereta benci. Tak boleh tengok orang bawa tauhid benci. Siapa yang mengajak kepada tauhid, di mana tempat, di mana masa, seteru musuh semua-semua bagi orang musyrikin. Allahu akbar. Gulawe dia. Begitu juga kita dapati di sini orang yang bermusuh dengan Al-Quranul Karim, orang yang ingkar kepada Al-Quranul Karim, dia benci sangat Quran.
Orang yang benci kepada kebenaran, orang yang menolak kebenaran, tak say menerima kebenaran, yang paling benci sekali Quran, kerana Quran memuatkan kebenaran. Kebenaran di mana? Dalam Quran. Sebab tu orang yang benci pada Quran, orang yang benci pada kebenaran, kepada Quran nombor satu dia benci, dan kepada siapa yang menyeru kepada Al-Quran juga dia bermusuh. Dia bermusuh dengan Al-Quran dan bermusuh dengan orang yang mengajak kepada Al-Quran Karim. Tabiat dia pasal itu. Oleh itu beberapa hidayat, beberapa faedah yang kita dapat ambil daripada awal surah Fussilat pada malam ini, kita mari tanah jadi daging darah kita. We boleh menguasai sungguh. We boleh kita faham sungguh, lepas tu kita usaha pegang sungguh. Kemah sungguh dengan benda-benda saat ni. Nah, jangan dengar macam air dalam keladi lah. Air kena tak ada keladi, cerung, tak ada bekas kipok. Terak ambil air secupak, air sekening gitu tak ada keladi, tak lekat sekipok. Waktu lah kita memang cerung. Tu kita nak pok tu cak penuh sini. Itu yang kita kehendaki. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan rahmat daripada Al-Quran Karim. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.